Tahun demi tahun, pengembaraan yang dilalui pasti meninggalkan memori yang cukup bererti. Alami kemasyhuran tamadun Islam, ikuti jejak langkah para Nabi dan Rasul yang menyimpan 1001 kisah bersejarah. Ramadan ini, Baraka membawakan Jejak Rasul, Jumaat hingga Ahad 6.30 petang, hanya di TV3. Zaman demi zaman, kerasulan bersilih ganti, menyaksikan umat terpilih menerima kehadiran Rasul utusan Tuhan. Sebagai manusia, memilih untuk beriman dengan Nabi dan wahyu yang disampaikan. Sebagai lagi, memilih kekufuran. Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, nabi dan rasul terakhir diutuskan Allah di bumi Mekah yang bertuah. Seruannya bukan hanya untuk kaum Quraisy dan bangsa Arab sahaja, bahkan untuk seluruh umat manusia semasa dan selepas zamannya. Bermula kurun ke-7 Masihi, seruan Islam melepasi sempadan tanah Arab, dibawa oleh para sahabat, tabi'in dan generasi selepasnya ke wilayah-wilayah baharu di seluruh pelosok alam. Syariat diperkasa hingga Islam muncul sebagai adik kuasa dunia. Khalifah-khalifah dinasti Islam bersilih ganti. Begitu juga legasi alim ulama yang berkesinambungan. Lahir di kalangan masyarakat berilmu dan beriman, mereka menanggung amanah akidah dan syariat Islam. Mereka penerus dakwah para rasul. Justru Nabi Khatibul Anbiya pernah bersabda, alim ulama itu pewaris Anbiya. Kedah Darul Aman, negeri jelapang padi di utara semenanjung Malaysia, dikatakan antara negeri terawal menerima Islam sebagai anutan raja dan rakyat jelata. Catatan sejarah menunjukkan pengembara dan pedagang Islam berketurunan Arab dan Parsi telah tiba di pelabuhan Kedah seawal kurun ke-9 Masihi lagi, iaitu sezaman dengan penubuhan Kesultanan Islam Perlak di Aceh. Catatan pengembara-pengembara Arab dalam kitab mereka mengenai Kedah dari kurun ke-9 hingga 12 Masihi menunjukkan persinggahan mereka di pelabuhan Kedah dalam pelayaran masing-masing ke dunia timur. Ternyata, ia menggambarkan bahawa Kedah bukanlah wilayah asing kepada kapal-kapal Arab dan Parsi yang melintasi Laut Andaman dan Selat Melaka.
Antara petunjuk penting di kawasan Lemah Bujang Kedah ialah penemuan artifak ini. Pada batu ini tercatat nama Ibnu Sirdan serta tarikh 214 Hijrah yang bersamaan tahun 829 Masihi. Secara umumnya, masyarakat di Kedah telah pun mengenal Islam melalui pergaulan dengan alim ulama dan para pedagang asing yang tiba di pelabuhan-pelabuhannya lama sebelum Raja Kedah memeluk Islam. Kesultanan Kedah adalah yang tertua di tanah Melayu. Ia menjadi petunjuk bahawa agama Islam telah menjadi anutan Raja Melayu yang pertama beriman pada awal kurun ke-12 Masihi. Pengislaman Sultan Muzaffar Shah pada tahun 1136 itu memulakan titik penting sejarah Kesultanan Melayu Islam. Sumber sejarah menamakan seorang ulama Arab, Syekh Abdullah Al-Kumairi Al-Yamani sebagai pendakwah yang bertanggungjawab mengislamkan Raja Kedah, Maharaja Debarraja II. Syekh Abdullah telah menamakan semula raja yang beriman itu sebagai Sultan Muzaffar Shah, bergelar Zilalullah fil Alam, iaitu bagian Allah di alam, manakala negerinya Kataha dikenali sebagai Kedah Darul Aman. Syekhul Islam Wan Sulaiman Wan Siddiq ialah ulama yang hidup sezaman dengan Tok Kenali, Toh Syekh Jarum dan Syekh Abdullah Fahim serta ramai lagi. Dan beliau terkenal sebagai seorang ulama yang amat tegas dalam mendidik dan mentadbir, juga membanteras amalan syirik dan khurafat yang bercanggah dengan Islam. Sebagai contoh, pada zaman dahulu, ada masyarakat yang memuja roh nenek moyang dan mandi susu di pekarangan balai ini. Penemuan artifak-artifak dari pelbagai era berbeza di tapak arkeologi Sungai Mas dan Sungai Batu cukup untuk menggambarkan keadaan masyarakat tempatan Lemah Bujang ratusan tahun sebelum dan selepas Masihi. Zaman pra-Islam menunjukkan kepercayaan animisme menjadi pegangan utama penduduknya, disusuli dengan kehadiran ajaran Hindu dan Buddha yang dibawa ke wilayah utara semenanjung Tanah Melayu ini melalui perdagangan dan penjajahan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Setelah hampir 9 kurun Islam melatari sejarah Kesultanan Kedah, jejak-jejak yang ditinggalkan alim ulama pewaris anbiya di negeri ini sentiasa mewarnai kehidupan beragama. Melalui dakwah dan pendidikan yang berterusan, masyarakat tempatan meneruskan tradisi Melayu yang selari dengan hukum hakam yang ditetapkan syarak. Undang-Undang Kedah yang terkandung di dalamnya Tambera Datuk Paduka-Tuan menjadi bukti kehadiran alim ulama yang menyusun hukum hakam serta kesungguhan sultan-sultan menguatkuasakan hukum Islam. Kajian-kajian yang dibuat, yang kita temui bahawa pengurusan zakat di Malaysia secara sistematik bermula daripada Kesultanan Negeri Kedah. Ia dapat dibuktikan dengan penemuan satu undang-undang bertulis pada tahun 1667 apabila terdapat satu undang-undang yang disebut sebagai Tambera Sri Paduka Tuan. Tambera ini membawa maksud undang-undang. Maknanya undang-undang itu dinamakan sebagai Undang-Undang Sri Paduka Tuan setelah mendapat titah daripada Sultan Kedah yang ke-15 pada waktu itu, iaitu Sultan Ziauddin Mukarram Shah I. Sejarah membuktikan alim ulama berketurunan Arab maupun Nusantara sentiasa mendampingi para sultan.
Mereka mendidik dan menasihati pemilik dan pewaris takhta tentang hukum dan pentadbiran kerajaan. Pendidikan sentiasa sinonim dengan Islam. Akidah tauhid ditegakkan di atas asas ilmu pengetahuan dan kefahaman yang jitu. Ia hanya dicapai melalui proses pendidikan yang berterusan. Pendidikan Islam tidak mungkin dijayakan tanpa kehadiran alim ulama. Misi kecemerlangan pendidikan akan tercapai bersama sokongan penuh umara yang memayungi agama. Di negeri Perak, Madrasah Idrisiyah menyaksikan gandingan ulama dan umara yang berkesinambungan sepanjang 100 tahun sejarah penembuhannya. Senarai panjang alim ulama yang berjasa antaranya Tuan Guru Syekh Haji Nawawi bin Haji Tahir dan Syekh Abdullah Fahim masih menjadi sebutan. Syekh Nawawi bukan hanya bertindak sebagai penasihat agama dalam bidang pentadbiran, malah juga aspek pembinaan kota ilmu. Beliau dititahkan oleh Sultan Idris yang pertama untuk merencanakan pembinaan Madrasah Idrisiyah yang kini menjangkau usia 100 tahun. Madrasah Idrisiyah ini dibangunkan pada zaman pemerintahan Sultan Iskandar Qaddasallahu Shah pada tahun 1922. Meniti zaman mencapai usia 100 tahun mendidik anak bangsa mengenal agama, madrasah ini dinamakan bersempena Sultan Idris I Mursyidul Azam Shah. Baginda bukan sahaja mengasaskan sekolah agama ini, bahkan telah mewakafkan aset paling bernilai seperti tanah dan hasil sewaan rumah kedai di sekitar Kuala Kangsar bagi membiayai keperluan madrasah. Inilah asrama Mariah yang masih utuh sehingga ke hari ini. Ia pernah menjadi tempat tinggal kepada Syekh Nawawi. Dan asrama ini sebenarnya adalah tanah wakaf ataupun tempat yang diwakafkan daripada Permaisuri Utih Mariah, yakni isteri kepada Sultan Idris yang mahu melihat bahawa anak-anak perempuan yatim dapat juga mencapai ilmu untuk dunia dan akhirat mereka. Sebagai institusi pendidikan agama tertua di negeri ini, Madrasah Idrisiyah membuktikan kerjasama baik ulama dan umara mampu melahirkan ilmuwan dan pemimpin masa hadapan. Mereka membina agama dan bangsa, bersama-sama mengangkat imej kesultanan sebagai penaung agama Islam. Orang Melayu telah mempunyai corak pendidikan tersendiri. Mereka mampu membaca dan menulis. Menggunakan aksara Arab, tulisan Jawi telah menjadi sarana ilmu dan maklumat ratusan tahun lamanya. Pendidikan asas agama, bahasa Arab dan Al-Quran telah diterima secara meluas. Bahkan ramai yang mengembara ke pusat-pusat pengajian Islam Nusantara seperti Aceh dan Patani untuk menuntut ilmu. Halakah-halakah ilmu di surau dan masjid dikendalikan oleh alim ulama sentiasa mendapat galakan pemerintah. Bahkan, para sultan sendiri mempunyai guru dan penasihat dalam kalangan alim ulama. Islam berkembang subur di negeri yang alim ulamanya mendapat sokongan istana. Terkenal dengan julukan Serambi Mekah, negeri di wilayah pantai timur ini melayakkan ramai alim ulama yang berjasa kepada masyarakat sejak kurun ke-19 lagi. Mereka mendapat pendidikan awal di negeri kelahiran, kemudiannya ke Patani sebelum berlayar ke tanah Arab. Nama alim ulama Kelantan dari kurun silam seperti Tuan Tabal, Tok Wan Ali Kutan, Tok Seleho dan Tok Kenali masih menjadi sebutan sehingga kini. Pondok-pondok pengajian dibangunkan oleh alim ulama yang pulang dari Mekah menarik ribuan pelajar bukan sahaja dari serata negeri di tanah Melayu, bahkan dari negara jiran. Kitab-kitab peninggalan alim ulama Kelantan masih dikaji dan ditekuni oleh ilmuwan dan pelajar hari ini. Dipercayai,
pendidikan Islam di Kelantan telah bermula seawal 400 tahun yang lalu. Apabila masyarakat tempatan menerima Islam sebagai anutan, mereka telah disedarkan bahawa menuntut ilmu itu suatu kefarduan. Justru, aktiviti pengajaran dan pembelajaran berkembang seiring dengan dakwah alim ulama. Sistem madrasah yang lebih formal menawarkan kaedah pengajian Islam moden. Penubuhan pondok moden yang menyelaraskan kaedah pengajian tradisional dengan sistem pendidikan semasa terbukti mampu menawarkan pengajian Islam yang bersepadu dan menyeluruh. Kuala Pahang yang menghadap Laut Cina Selatan pernah menggamit kehadiran kapal-kapal dagang asing untuk berlabuh di muaranya. Pedagang dan pengembara yang singgah di pelabuhannya membawa bersama mereka rezeki dan peradaban. Di Pekan Pahang ini, petunjuk kepada kehadiran orang Arab begitu nyata. Golongan Said turut menyumbang kepada pengukuhan Islam. Begitu juga penghijrahan orang Bugis ke daerah ini yang meninggalkan jejak sejarah yang tersendiri. Pahang antara negeri terawal di tanah Melayu yang menerima Islam. Ia dibuktikan dengan catatan dinasti Sung yang menyebut bahawa ada berlaku aktiviti kedatangan Islam di pesisir pantai Laut Cina Selatan. Malah Pahang dikenali sebagai Lo Yue, pintu masuk dan keluar bagi pedagang Arab dan Cina. Selain daripada golongan Arab yang bertanggungjawab sebarkan Islam, ia juga disuburkan oleh alim ulama dari Minang dan Bugis yang membawa cahaya ke tanah Darul Makmur ini. Penemuan sepasang batu nisan berukir kaligrafi ayat-ayat Al-Quran berserta tarikh kewafatan menjadi dalil ajaran Islam sampai awal di Pahang, iaitu pada kurun ke-11 Masihi. Ditemui di perbatang pasir Pekan Pahang, hiasan pada batu nisan menggunakan khat sudus ini menimbulkan pelbagai telahan tentang identiti pemiliknya. Pemilihan ayat Al-Quran yang diukir seindah ini memberi tanggapan bahawa pemiliknya seorang yang terhormat. Berdasarkan tarikh yang tertera, mungkinkah si mati seorang ulama yang mengembangkan Islam di sekitar Pekan dan Kuala Pahang ini pada penghujung kurun ke-10 hingga awal kurun ke-11 Masihi? Di Terengganu, penemuan batu bersurat amat penting dalam pensejarahan Islam di tanah Melayu. Berbanding batu nisan berukir kaligrafi, ayat Al-Quran menggunakan khat sudus dari kurun ke-11 Masihi, batu bersurat Terengganu ini berasal dari kurun ke-14 Masihi. Ditemui di Kampung Buluh, Kuala Berang, Hulu Terengganu, ia hanya dikenal pasti pada tahun 1902 dan dipersembahkan kepada Sultan Zainal Abidin III sebelum kajian lanjut dibuat. Batu bersurat ini memberi mesej yang kuat, memberi gambaran kewujudan sebuah kerajaan Islam yang berlandaskan hukum syarak. Penggunaan tulisan Jawi berbahasa Melayu bercampur Sanskrit dan Arab menunjukkan kehadiran alim ulama. Hukum hakam dan istilah ilmu falak yang tertera pada batu bersurat ini menjadi dalil Islam pernah bertapak kukuh di Hulu Terengganu. Bandaraya bersejarah ini tidak mampu mengimbau era kegemilangan sebuah empayar Melayu Islam yang luput. Melihat-lihat Portade Santiago atau mendaki Bukit St. Paul tidak menimbulkan kemegahan di sanubari anak negeri, bahkan sering pula menimbulkan ironi dan tanda tanya. Kemanakah hilangnya Masjid Agung Melaka semasa sultan-sultannya masih bertahta sepanjang kurun ke-15 yang gemilang? Di sini dikatakan pernah berdirinya sebuah masjid besar yang menjadi lambang kehebatan Kesultanan Melayu Melaka. Berhimpun ramai pedagang dari luar negara termasuk dari Gujarat, Arab, Cina, Champa dan sebagainya. Namun, musnah
setelah Alfonso menyerang Melaka. Kalaulah Tuan nyalakan pelita, biar cahaya terangi astaka. Jikalah sungguh Islam bertakhta, di mana letaknya Masjid Melaka. Menyaksikan replika Istana Kesultanan Melayu Melaka ini, peneliti sejarah mungkin terfikir kompleks Istana Kesultanan Melayu Islam tidak sempurna tanpa sebuah masjid. Namun, di manakah lokasinya? Ketika zaman gemilang Kesultanan Melayu Melaka, istana dibina berhampiran dengan masjid. Di sekelilingnya rumah pembesar dan pusat perniagaan terletak di seberang Sungai Melaka. Lokasi masjid masih menjadi misteri dan dalam perhatian pengkaji. Mana mungkin sebuah empayar gemilang yang bertunjangkan Islam menguasai segenap Nusantara tiada masjidnya. Replika kapal Portugis Flor de la Mar ini umpama monumen kesedihan sebuah empayar Melayu Islam. Penguasaan maritim Kesultanan Melayu hilang dengan tenggelamnya Khazanah Melaka sebagai Flor de la Mar yang karam di perairan Sumatera lebih 5 kurun yang lalu. Pada kurun ke-15 Masihi, Melaka muncul sebagai pusat perdagangan utama di Nusantara. Mendapat julukan Venice di timur, Melaka mengumpulkan bukan sahaja para pedagang besar, bahkan alim ulama muktabar. Semasa zaman Sultan Muzaffar Shah, syariat Islam terlaksana sepenuhnya apabila hukum kanun Melaka serta Undang-Undang Laut Melaka menjadi teras perundangan negara. Tautan ulama dan umara yang terjalin digambarkan dalam helaian sejarah menyatakan Sultan Mansur Shah berguru dengan ulama Maulana Abu Bakar dari Jeddah. Tercatat juga nama alim ulama seperti Khadi Yusuf, Makdum Said Abdul Aziz, Maulana Sadar Johan, Maulana Jalaluddin dan Khadi Munawar Shah. Di puncak kegemilangannya, Melaka menjalin hubungan diplomatik dengan Utsmaniyah Turki, India, China dan Siam serta mendapat naungan Syarif Makkah. Jejak sejarah Melaka menunjukkan di alam Melayu, ulama dan umaraknya pernah seiringan bergandingan membina empayar.